Itu juga sebab ada orang banyak komplain pasal nilai ringgit. Engkau cuba kita bayangkan kalau kita letak diri kita pada kedudukan PMX, takkan dia tak nak tengok semua indeks prestasi ekonomi ni cantik. Dia dah ada banyak dah dari segi foreign direct investment cantik. Baru-baru ni 329 bilion kadar pelaburan yang telah pun FDI yang telah diluluskan. Dah cantik. Bursa saham Kuala Lumpur pun dah mula okey. Betul. Lepas tu kita punya kadar inflasi cantik, kita punya kadar pengangguran dah turun. Banyak, semua indeks prestasi ekonomi kita ni dah menunjukkan sangat positif. Itu sebab orang banyak yakin nak buat berniaga dengan Malaysia ni. Tapi takkanlah kita tak terfikir, PMX pun sudah pasti nak tengok satu loopholes ataupun satu benda yang tak berapa cantik. Contohnya mata wang kita tak cantik, kan? Kalau kita ikut, kita nak juga mata wang kita pun cantik, kukuh balik, senang je kita naikkan interest rate ataupun kadar OPR kita. Tetapi saya tengok PMX ni dia akan fikir macam mana nak selamatkan rakyat terbanyak. Kerana rakyat terbanyak ni lah yang ambil loan rumah. Rakyat terbanyak ni lah yang ambil loan pinjaman peribadi. Bank rakyat punya pinjaman peribadi ke apa. You naikkan OPR sama dengan Amerika 5.5, mampus. Mati rakyat kita. Lebih teruk daripada bila kita tarik subsidi minyak ni. Kita tarik subsidi minyak ni setidak-tidaknya kita pulang balik dalam bentuk subsidi bersasar. Tapi jangan pula nanti ada orang-orang yang rasa dia patut dapat tapi dia tak nak isi padu. Dia tak isi padu, lepas tu dia blame government. Dia banyak percaya dengan TikTok yang dikeluarkan oleh Perikatan Nasional. Dia takut nak isi borang padu. Kalau orang kaya takut isi borang padu tu okey jugalah, sebab dia orang ni tak nak income tax apa ni kejar mereka, betul tak? Tapi kalau dah engkau ni kategori B40, engkau tak nak isi borang padu. M40 juga tu. M40 kan. Yang M40 pun ada yang layak juga untuk dapat apa ni STR. Betul. Betul tak? Betul. So kalau you tak nak isi and you are not entitled untuk dapat bantuan, kita lepas ni tarik, contohnya tarik subsidi diesel, kita tarik subsidi RON 95, lepas ni kita pulangkan balik dalam bentuk bersasar. Kita bagi direct kepada the right target group. Kalau you tak isi borang padu, macam mana? So nak salahkan semua pun tak boleh. So itu sebabnya saya nampak PMX sekarang ni, kalau dia fikir ego dia nak clearkan satu hurdle ni, yang kadar tukaran wang asing kita berbanding dengan dolar mereka tak cantik. Boleh kita naikkan OPR, tetapi yang terpaksa bayar dia ialah berjuta rakyat Malaysia yang ada loan rumah, loan peribadi. Mereka akan sengsara sesengsaranya, kan? Tapi hari ni bila mata wang kita tak kuat, kan? Memang ada pihak yang rugi. Contohnya mereka yang beli barang-barang import. So tapi ada positifnya juga. Ianya akan membolehkan produk tempatan lebih laku. Kalau dulu orang banyak bercuti di luar negara, hari ni mereka masih boleh bercuti di luar negara, tapi carilah negara yang keadaan mereka ni lebih teruk daripada kita. Contohnya lah kan Turki. Mereka terjejas lebih teruk daripada kita kerana pertukaran mata wang mereka berbanding dengan US dollar lebih teruk. Even nak beli barang, kalau tak nak beli barang daripada Amerika, kita carilah barang daripada Jepun. Jepun pun sama dengan kita. Mereka fikir tentang rakyat mereka. Mereka tidak naikkan kadar OPR mereka. Itu sebabnya mata wang mereka berbanding dengan US dollar memang teruk juga. So kita boleh pindah untuk cari produk-produk daripada negara-negara ni. Tapi tak semualah. Ada juga benda yang kita terpaksa juga ambil daripada Amerika. So orang macam ni memang akan terjejas. Orang yang hantar anak belajar di Amerika, orang yang contohnya lah beli barang daripada Singapura ataupun negara-negara yang
bila nilai American dollar mengukur, nilai mata wang negara tersebut juga mengukur. Sudah pastilah akan ada kesan. Akan ada kesan. Tetapi saya nampak kerajaan hari ini lebih memikirkan tentang soal rakyat terbanyak. Kalau rakyat yang terkesan akibat kenaikan nilai US dollar ni berbanding dengan ringgit Malaysia, lebih kurang berbanding dengan rakyat yang terkesan akibat daripada kalau kita naikkan kadar OPR kita, maka itulah sebabnya negara mengambil keputusan untuk memilih tidak menaikkan kadar OPR berbanding dengan mengikut jejak langkah Amerika. Dan Amerika pun dah buat announcement dah. Dia orang tidak akan naik lagi kadar OPR. Betul. Amerika dah buat announcement dah. Tok, Okey. okey, sebelum saya ni, terima kasih banyak. Okey, cuma saya ada sedikit ni, saya cakap, okey, FOMC memang pagi tadi dah cakap lah dia maintain dia punya OPR. Tak ada masalah. Okey, and then pasal mata wang kita, pada pendapat saya, mata wang kita ni dah undervalue. Seperti Turki, saya rasa lebih baik kita jaga domestic economy daripada kita sibuk kejar mata wang, sebab mata wang ni ada spekulator. Kita duk kejar-kejar mata wang, nanti duit kita yang habis sebenarnya. Baik kita biarkan dia terus undervalue dan mungkin dia akan dia sebenarnya dia ada juga yang positif. Betul, ada. Kalau dulu kalau kita nak melancong, tempat yang kita boleh melancong mana? Indonesia, Thailand. Hari ini satu dunia beranggapan tempat yang paling best untuk melancong Malaysia. Betul. Sebab mereka jadi orang kaya bila mereka datang sini. So ini akan membantu merancakkan lagi sektor pelancongan kita. Kita punya industri kecil sederhana pun akan berkembang. Kita punya F&B business akan lebih baik. Hotel-hotel kita akan laku. Sebenarnya tu konsepnya, macam saya cakap, konsepnya saya setuju. Cuma strategic planning ni, maksudnya kita kena take advantage tu atas benda-benda ni semua. I have got to go, Dato'. Anyway, saya nak minta satu je daripada Dato' dan semua kepimpinan UMNO. Kami amat rindukan Dato' Najib Razak lah. Saya harap ada sesuatu yang dapat dilakukan. We really miss him, miss his kita doakan insya-Allah and his leadership, Dato'. Okey, assalamualaikum, Tok. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan ni? Tadi kita cakap pasal peruntukan kan. Hari ni terdapat statement PM jawab MB Terengganu, dia bagi peruntukan terus kepada rakyat, bukan ahli parlimen. Okey. Dan kerajaan juga menyatakan dia telah menyalurkan peruntukan sejumlah 1.55 bilion untuk pembangunan di Terengganu tahun lalu dan meningkat 1.59 bilion tahun ni. So apa pandangan saya, tindakan PM tu sangat tepat. Bagi direct kepada rakyat negeri Terengganu. Kalau bagi kat Hamlau ni pun daripada zaman Haji Hadi lagi. Kenapa Mahathir membuat keputusan menghentikan royalti minyak kepada negeri Terengganu dulu 1999? Sebab duit yang royalti yang dibayar kepada negeri Terengganu akhirnya tak tahu ke mana perginya. So benda ni bukan benda yang baru, benda yang lama. Perangai puak-puak ni pun lebih kurang sama. Jadi dah betul lah tu tindakan PMX. Last year pun dia dah menyumbang 1.55 bilion Dan hari ni dah naik kepada 1.59 bilion. So maknanya rakyat Terengganu dapat lebih. Cuma tidak melalui walaun ni lah. Itu je lah. Jadi jangan kecewa lah Dr. Sen. Dia pun kata kerajaan ni kerajaan gagal. Yang hang nak merayu sangat dengan kerajaan gagal ni pasal apa? Dr. Sam ni patut bersyukur kerana dia setidak-tidaknya masih boleh bayar gaji kaki tangan kerajaan negeri. Boleh lagi melakukan banyak projek pembangunan di negeri Terengganu ni. Bukan atas hasil usaha dia. Bukan kerana kebijaksanaan dia untuk diversify kerajaan negeri Terengganu punya source of income. Lebih kepada mengharapkan duit royalti minyak daripada kerajaan pusat. Itulah yang menyebabkan Dewan ni masih lagi boleh hidup. Kalau tidak ada royalti minyak daripada kerajaan pusat ni dah lama mati dah.
Kerana Puak PAS memang tak tahu nak buat apa. Dalam keadaan begitu pun, kita lihat bagaimana tanah-tanah di Negeri Terengganu dengan sewenang-wenangnya dijual kepada puak-puak ni. Bagaimana mereka take advantage, duduk dalam kerajaan. Tanah-tanah yang value 11.84 juta jual dengan harga RM70,000. Tanah yang diberikan kepada Khairunisa, NGO yang dipimpin oleh isteri dia sendiri, nilai tanah 29.3 juta ringgit, jual dengan harga RM500,000. Tapi nak buat macam mana? Sebahagian besar orang Terengganu tak boleh berfikir dan bagi undi solid pada mereka. Tak semua orang tak semua, ada juga bagi undi pada BN, pada PH. Tapi masih lagi ramai yang tak boleh berfikir, solid bagi sokongan kepada PAS. Sekarang hadaplah. Okey? Itu je. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.